Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufian. Hari ini saya akan menerangkan calculation VLSM. Jadi, untuk membuat calculation VLSM, kita perlu memahami host, octet, increment dan juga subnet mask ataupun prefix. Okey, kita boleh lihat pada jadual di sini. Host 1 hingga 128 merupakan oktet keempat dan host 256 hingga 8192 ialah oktet ketiga. Host 1 hingga 128 subnet masknya 32 hingga 25 dan host 256 hingga 8192 subnet masknya 24 hingga 19. Tetapi kita membuat increment macam reset balik lah. Jadi 1 hingga 32 untuk oktet yang ketiga. Jadi selepas kita memahami apa itu host dan segalanya, kita boleh memulakan untuk membuat calculation VLSM IPO. Di sini kita boleh lihat pada jadual VLSM ini, kita ada LAN, host, subnet mask, octet, increment, network address, subnet mask, first usable address, last usable dan juga broadcast address. Jadi untuk LAN 1 ialah host 450, subnet mask 23, octet ke-3, incrementnya kedua. Network address untuk LAN 1 ialah 172.20.16.0 dan broadcast address 172.20.17.255. Jadi bagaimana kita boleh dapat network address ini? Okey. Pertama sekali di sini kita menggunakan octet dan increment. Okey, pada LAN 1 network addressnya 172.20.16.0. Tambahkan 2 increment untuk mendapatkan LAN kedua punya network address, iaitu 172.20.18.0. Selepas kita dapat network address LAN kedua, kita perlu tolakkan 1 untuk mendapatkan broadcast address. Oktet ketiga, jika kita tolak 1, maka dia akan menjadi 255 pada oktet keempat. So dapatlah LAN kedua punya net broadcast address, iaitu 172.20.17.255. First usable address dan last usable kita perlu letakkan selain daripada reserve address, iaitu first usable address untuk LAN 1 172.20.16.1, last usable-nya ialah 172.20.17.254. Jadi untuk LAN kedua, hostnya adalah 240, subnet mask 24, oktet ketiga dan incrementnya adalah 1. Network address macam kita dah dapat tadi ialah 172.20.18.0. Jadi kita perlu tambahkan 1 increment untuk mendapatkan network address LAN ketiga, iaitu 172.20.19.0. Broadcast address untuk LAN kedua ialah 172.20.18.255 selepas kita tolakkan 1 daripada LAN ketiga punya network address. Jadi dapatlah first usable address bagi LAN 2, iaitu 172.20.18.1 dan last usable-nya ialah 172.20.18.254. Baiklah, selepas itu kita perlu selesaikan LAN ketiga. Okey. LAN ketiga hostnya ialah 90, subnet mask 25, oktet 4 dan incrementnya ialah 128. Network address ialah 172.20.19.0, tambahkan increment mengikut oktet keempat, iaitu 128.
Dan juga selepas itu broadcast address 172.20.19.127 selepas tolakkan 1. Dapatlah first usable address LAN 3 iaitu 172.20.19.1 dan last usable addressnya ialah 172.20.19.126. Baiklah, kita akan menyelesaikan calculation VLSM untuk Selangor. Jadi untuk LAN 1, hostnya ialah 650, subnet mask 22, octet 3, increment 4. Network address bagi LAN 1 ialah 172.30.16.0. Sekarang kita akan tambahkan 4 increment kepada untuk mendapatkan LAN kedua punya network address, iaitu 172.30.20.0. Sekarang baru kita boleh mendapatkan broadcast address untuk LAN 1. Tolakkan network address bagi LAN 2 dengan 1 akan menjadi 172.30.19.255. Selepas kita dapatkan network address dan broadcast address, sekarang kita boleh dapat first usable address dan last usable, iaitu 172.30.16.1 untuk first usable dan last usable ialah 172.30.19.254. Untuk LAN kedua, hostnya ialah 390, subnet mask 23, octet ketiga dan incrementnya ialah 2. Network address bagi LAN 2 ialah 172.30.20.0. Tambahkan 2 increment untuk mendapatkan network address LAN ketiga dan akan mendapat 172.30.22.0. Tolakkan 1 network address LAN 3. Jadi broadcast address untuk LAN 2 ialah 172.30.21.255. First usable address LAN kedua ialah 172.30.20.1. Last usable nya ialah 172.30.21.254. Untuk LAN ketiga pula, hostnya ialah 140, subnet mask 24, octet 3, increment 1. Network address untuk LAN ketiga ialah 172.30.22.0. Tambahkan incrementnya 1 dan tolakkan 1 untuk mendapatkan broadcast address bagi LAN 3 iaitu 172.30.22.255. First usable address untuk LAN ketiga ialah 172.30.22.1. Last usable address ialah 172.30.22.254. Calculation VLSM untuk Melaka pula ialah hostnya ialah 190, subnet mask 24, octet ketiga, incrementnya ialah 1, network address 170.40.16.0. First usable address 172.40.16.1. Last usable ni ialah 170.40.16.254 dan broadcast addressnya ialah 172.40.16.255. Untuk calculation VLSM IPO pula, LAN hostnya ialah 2, subnet mask 30, octet 4, incrementnya ialah 4, network address 172.50.16.0, broadcast address 172.50.16.3. First usable address bagi Ipoh ialah 172.50.16.1. Last usable adalah 172.50.16.2. Untuk calculation VLSM1 Selangor, hostnya ialah 2, subnet mask 30, octet 4, incrementnya ialah 4, network address 172.60.16.0, broadcast address 172.60.16.3.
First usable address untuk Selangor ialah 172.60.16.1. Last usable 172.60.16.2. Untuk VLSM 1 Melaka, hostnya ialah 2, subnet mask 30, octet 4, incrementnya 4. Network address 172.70.16.0, broadcast address 172.70.16.3. First usable address untuk Melaka ialah 172.70.16.1, last usable 172.70.16.2. Terima kasih Pian. Hai, saya Ahmad Lufi daripada kelas DDT 2A. Saya ingin menerangkan tentang IP address dan configuration terhadap router, server dan end device. Seterusnya, configuration untuk router dan switch epoch. Router ialah router epoch yang digunakan dan configuration yang digunakan ialah interface S0/0/0 dan menggunakan IP address 172.50.50.16.2 dan menggunakan subnet mask 255.255.255.252 dan no shutdown. Seterusnya, pada switch kita menggunakan INT sama dengan interface GIG 0/0 dan menggunakan IP address 172.20.16.1 dan menggunakan subnet mask 255.255.254 dan .0. Seterusnya no shutdown. Dan seterusnya switch I2. Switch I2 menggunakan interface GIG 0/1 dan menggunakan IP address 172.20.1.16.1 dan menggunakan subnet mask 255.255.255.0 dan no shutdown. Dan switch yang ketiga menggunakan interface GIG 0/2 dan menggunakan IP address 172.20.16.1 dan menggunakan subnet mask 255.255.255.128 dan no shutdown. Seterusnya, configuration kepada PC. PC satu menggunakan IP yang diletakkan oleh kabel. IPv4 address ia ialah 172.20.16.10 dan subnet masknya 255.255.254.0 dan sama juga menggunakan default gateway 172.20.16.1 dan menggunakan DNS server 172.80.16.2. Dan seterusnya PC2. PC2 menggunakan IP address 172.20.16.10 dan menggunakan subnet mask yang sama 255.255.254.0 dan menggunakan default gateway yang sama 172.20.16.1 dan DNS server yang sama 172.80.16.2. Seterusnya, configuration kepada PC3 dan PC4. PC3 menggunakan IPv4 address 172.20.18.10. Subnet mask pula 255.255.255.255.0 dan seterusnya default gateway. Default gateway menggunakan 172.0.18.1 dan DNS server pula 172.80.16.2. Seterusnya pada PC4. PC4 menggunakan IPv4 address 172.20.18.11. Subnet mask pula 255.255.255.0 dan
default gateway menggunakan 172.20.18.1 dan DNS server pula menggunakan yang sama 172.80.16.2. Seterusnya configuration kepada PC5 dan PC6. PC5 menggunakan IPv4 address 172.20.19.10. Subnet mask pula menggunakan 255.255.128. Default gateway pula 172.20.19.1. DNS server pula 172.80.16.2. Seterusnya PC6. PC6 menggunakan IPv4 address 172.20.19.11. Subnet mask pula 255.255.255.128. Default gateway menggunakan 172.20.19.1 dan juga DNS server menggunakan 172.80.16.2. Seterusnya configuration untuk IP Selangor. Router menggunakan interface S0/0/1 dan menggunakan IP address 172.60.16.2 dan menggunakan subnet mask 255.255.255.252. Seterusnya switch Selangor. Switch 1 menggunakan interface GIG 0/0 dan IP address pula menggunakan 172.30.16.1 dan subnet mask pula 255.255.252/0. Dan seterusnya menggunakan switch 2 menggunakan interface GIG 0/1 dan IP address pula 172.30.20.1. Subnet mask menggunakan 255.255.254.0. Dan lain sekali switch 3 menggunakan interface GIG 0/2. IP address pula menggunakan 172.30.22.1 dan subnet mask pula menggunakan 255.255.255.0. Seterusnya configuration IP untuk PC1 dan PC2. PC1 menggunakan IPv4 address 172.30.16.10. Seterusnya menggunakan subnet mask 255.255.252.0 dan default gateway pula menggunakan 172.30.16.1 dan DNS server pula menggunakan 172.80.16.2. Dan seterusnya PC2 menggunakan IPv4 address 172.30.16.11. Subnet mask pula 255.255.252.0. Default gateway pula menggunakan 172.30.16.1 dan DNS server menggunakan 172.80.16.2. Seterusnya configuration untuk PC3 dan PC4. PCS3 menggunakan IPv4 address 172.30.20.10. Seterusnya subnet mask yang digunakan ialah 255.255.254.0 dan seterusnya default gateway ialah 172.30.20.1 dan DNS server pula 172.80.16.2 dan PCS4 pula menggunakan IPv4 address 172.30.20.11. Seterusnya subnet mask ialah 255.255.254.0. Default gateway pula menggunakan 172.30.20.1 dan DNS server menggunakan 172.80.16.2. Seterusnya configuration kepada PCS5 dan PCS6. PCS5 menggunakan IPv4 address 172.30.22.10. Subnet mask pula menggunakan 255.255.255.0. Seterusnya default gateway ialah 172.30.22.1. DNS server pula 172.80.16.2. Seterusnya PCS6. PCS6 menggunakan IPv4 address 172.30.22.11. Seterusnya subnet mask ialah 255.255.255.0. Default gateway pula menggunakan 172.30.22.1 dan DNS server menggunakan 172.80.16.2.
Seterusnya, configuration untuk IP Melaka. Router menggunakan setting interface S0/1/0 dan menggunakan IP address 172.70.16.2 dan set name mask-nya pula ialah 255.255.255.252. Seterusnya, configuration untuk smartphone M. Smartphone M menggunakan IPv4 address 172.40.16.10. Subnet mask yang digunakan pula ialah 255.255.255.0. Default gateway 172.40.16.1. DNS server pula ialah 172.80.16.2. Seterusnya, configuration untuk tablet M dan laptop M1. Tablet M menggunakan IPv4 address 172.40.16.13. Subnet mask pula ialah 255.255.255.0. Seterusnya, default gateway digunakan 172.40.16.1 dan DNS server pula ialah 172.80.16.2. Seterusnya, laptop M1. Laptop M1 ialah menggunakan IPv4 address 172.40.16.11. Subnet mask yang digunakan ialah 255.255.255.0. Default gateway pula ialah 172.40.16.1. DNS server ialah 172.80.16.2. Configuration untuk IP Melaka pada laptop M2 dan access point. Laptop M2 digunakan menggunakan IPv4 address 172.40.16.12. Subnet mask pula menggunakan yang digunakan ialah 255.255.255.0. Default gateway ialah 172.40.16.1 and DNS server menggunakan 172.80.16.2. Access point pula telah disetting SSID-nya. SSID yang diletakkan ialah DFC 20143 dan menggunakan authentication WPA2/PSK yang menggunakan passphrase DFC 20143. Seterusnya, configuration untuk DHCP server. DHCP server menggunakan IPv4 address 172.40.16.2. Seterusnya, subnet mask 255.255.255.0. Seterusnya, default gateway 172.40.16.1 dan DNS server pula menggunakan 172.80.16.2. Thank you, Mr. Luffy, for the explanation above. Next, the last one, we want to try this testing the connectivity within every devices. So we can ensure we send packet, let's say from Ipoh to Selangor, from Selangor to Melaka successfully. Okay, the first one we're gonna try to check the connectivity between a PC from Ipoh to a PC from Selangor. So we take one PC as an example. So we take PCI4 as the sender and PCS2 for the receiver. So we take the IP address from PCS2. The IP address 172.30.16.11, 30.16.11. So we put it on the PCI4 command prompt. So ping 172.30.16.11. So we got the reply. As you can see, 0 send, 4 send, 4 receive, and 0 loss. Then we try to send the packet from PCI4 and to PCS2. So as you can see at the bottom, it was successful. So the connectivity was good. Okay, and next we want to test connectivity between one Ipoh to one Melaka. So let's say we take PCI6 as the sender and laptop N2 as the receiver. So first we send the packet. So the sender is PCI6 and then to laptop M2 from Melaka.
So as we can see, the packet was successfully sent. So then we try to ping laptop M2 from PCI 6. So the IP address is 172.40.16.11. So we type that on the PCI 6 command prompt. 172.40.16.11. Then okay, we get the reply. Wait for the reply, and then see send 4, receive 4, and 0 loss. Okay, next we want to test the connectivity between PC in Selangor and PC on Ipoh. So this time we gonna take one PC as the sender. We take PC S3 as the sender and PCI 3 as a receiver. So we take the IP from PCI 3, so 172.20.18.10. So we open the command prompt from PCS 3 and then we ping it. Ping the PCI 3. So ping 172.20.18.10. So we get the reply, and then so send 4, receive 4, and loss 4. We try to send the packets from S3 to PCI 3. So it was successful. So the connectivity was okay. Okay, next we want to test the connectivity between PC on Selangor and wireless device from Melaka. So we take PC S5 as the sender and laptop M1 as the receiver. So we take the IP address from laptop M1 172.40.16.12. Then we type it on PC S5 command prompt. So we ping 172.40.16.12. Okay, the reply. Okay, for send, for receive, and 0 loss. So we try send the packet from S5 to M1. It was successful. Okay, so the connectivity was okay. Okay, this time we want to test connectivity between devices, wireless device from Melaka to any PC in Selangor. So we take tablet M as the sender and PCS1 for the receiver. So we take IP address from PCS1. The IP address is 30.16.10. So we take it and put on tablet command prompt. So which one? 30.16.10. Oops, sorry. 30.16.10. So 30, 16, and 10. So we got the reply. Okay, send 4, receive 4, and 0 loss. So we try to send the packet from tablet M to S1. So it was successful. So the connectivity was okay. The last one, we want to check the connectivity between the wireless device from Melaka to NPC on Ipoh. So we take smartphone M as a sender and PCI 5 as the receiver. So we try to send the packet from smartphone M to PCI 5. So it was successful. So we try to ping PCI 5 from the smartphone. So we take the IP from PCI 5. So 20.19.10. 172.20.19.10. 172.19. 172 2019-10. 172 20.19.10. So we ping. So this send 4 packets, receive 4 packets, and 0 loss. So the connectivity was good.